Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada pelajar sekalian. Okey, apa khabar semua? Cikgu doakan semoga semua orang dalam keadaan sihat sejahtera. Pertama sekali nak testing suara cikgu. Boleh dengar ke? Boleh cikgu. Alright, sebelum kita mulakan pengajaran, boleh kita mulakan dengan bacaan doa. Kan hari tu Adib dah baca doa. Boleh tak cikgu dapatkan pelajar lain pula untuk baca doa. Siapa yang ada dekat sini? Syafiq boleh tak Syafiq ketuai bacaan doa dulu pagi ni? Syafiq boleh baca doa? Syafiq, mana kamu Syafiq? Ni Hafizul boleh tak? Hafizul boleh baca doa Hafizul? Baca doa Hafizul. Di mana perginya ni? Cikgu panggil ni tak menyangkut ni. Adib. Adib baca doa Adib. Adib boleh baca doa Adib. Tak ada siapa-siapa yang boleh respon ni. Siapa boleh baca doa? Yang pelajar perempuan dia tak ada baca doa. Pelajar lelaki tak ada siapa pun yang boleh menyahut cikgu ni. Siapa-siapa nak baca doa? Najah boleh Najah? Baca doa Najah? Boleh cikgu. Silakan Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min hasar. Ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih Najah. Pelajar, cikgu ada hantar slideshow dekat dalam grup WhatsApp. Boleh tak kamu buka? Dan jawablah soalan yang cikgu nak dapatkan feedback pagi ni. Boleh bagikan respon kamu. Cikgu ada tanya soalan dalam Slido tu. Soalan dia bagaimana cara kamu menjaga kesihatan mental kamu. Boleh bagi respon. Kita nak kongsi ialah cara pengalaman masing-masing sekarang ni dalam menghadapi cabaran kehidupan, menghadapi situasi dalam kes pandemik yang makin meningkat ni. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kita semualah, kepada semua. Boleh buka cikgu rasa boleh terus respon dekat dalam tu.
Macam mana poll kan dekat sini. Okay, apa yang telah anda lakukan untuk menjaga kesihatan mental pada waktu pandemik ini? Okay, kongsikan bersama-sama. Okay, jawapan apa yang telah anda lakukan? Okay, tak ada betul, tak ada salah. Okay, kita nak kongsi pengalaman sama-sama ya. Okay, pada waktu sekarang ni penting ya kita semua menjaga kesihatan mental kita. Okay, sebab kesihatan mental kita mempengaruhi emosi kita dan juga tindakan kita. Sama ada nak jadi orang yang positif ataupun orang yang bersikap negatif. Okey, boleh dapat tak bagi respon? Okey. Betul, tidur. Yes, cikgu setuju. Kalau rasa penat, just tidur je. Cikgu pun tidur pun jadi terapi kita kan? Terapi stres kita. Okey, betul, meluangkan masa bersama keluarga. Okey, bila di rumah, komunikasi sangat penting ya. Inilah masanya para pelajar dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Oh, ada yang berkebun. Wow, okey. Siapa yang ada tanah lapang dekat rumah, boleh dapat berkebun kan. Ada orang suka berkebun dapat menaikkan mood. Yes. Okay, orang suka berkebun, dia boleh jadikan, boleh keluarkan hormon gembira. Okey, lagi-lagi cuba lagi dapatkan ni banyak lagi feedback yang masuk dalam Slido ni. Oh, mendisiplinkan diri dalam melakukan aktiviti harian. Okey. Ambil wuduk, betul. Dalam agama kita pun bila stres ambil wuduk. Kalau kita rasa perasaan negatif, rasa nak marah, kita ambil wuduk. Membaca buku. Okey. Dah siapa dah mula akses digital library? Sekolah punya digital library. Okey, boleh aktifkan kamu punya akaun tu dan boleh baca buku dah. Ya? Dalam bentuk digital lah. Bersenam. Ya, betul. Kena amalkan, kena juga kekalkan gaya hidup sihat walaupun di rumah tak banyak bergerak, tapi bila kita bersenam, kita dapat berpeluh, aktifkan badan kita. Okay, main game. Okay, main game ni dia, kalau main game tu kamu tahu keutamaan, tahu bahagikan masa, okay, it's okay, tak apa. Tapi jangan biarkan main game tu jadikan kamu lupa belajar, sampai tak boleh nak tidur. Sebab ramai remaja-remaja sekarang macam tu lah. Dia jadi ketagih ke game kan. Kalau jadikan game tu, jadikan kamu, otak kamu lebih cerdas, baguslah kamu dapat kesan positif dia. Okay, baca novel hantu. Okay, nak respon sikit pasal novel hantu ni kan. Okay, dia pada pandangan cikgu lah. Kalau kamu baca tu, tak terbawa-bawa emosi, perasaan takut kan, perasaan cemas, kalau dia tak mengganggu, tak beri kesan emosi, tak apa. Tapi kalau kamu baca novel hantu ataupun filem-filem yang thriller kan, horror, ada setengah orang dia boleh trigger. Jadi dia boleh jadi kesan yang tak baik kalau boleh banyakkan cerita-cerita yang motivating lah, yang memberi inspirasi ataupun mungkin boleh cari baca novel yang inspiring, yang boleh jadikan kita rasa mood hormon gembira kita tu keluar. Okey.
dapat belajar baca Quran bersama keluarga. Okey, ni masanya kan boleh baca Quran bersama-sama, belajar tajwid. Okey, bagus Okey, cikgu tengok banyak pengisian positif oleh semua. Okey. So baguslah kamu tahu cara untuk menjaga kesihatan mental kamu dengan aktiviti yang positif. Okay, kalau watch movie, siapa rumah dia ada Netflix? Kalau rumah dia ada Netflix, dia banyak pilihan kan nak tengok movie. Tapi kena tengok juga jenis filem juga. Okay, terima kasih Okay, bagi respon dekat cikgu. Okay, boleh tambah lagi. Lastly pun masih cikgu masih boleh tengok lagi. Okay, so sekarang ni pula. Okay, cikgu nak perkenalkan satu game ni lah. Okay, sekejap Nanti create dashboard. Okay, nama game ni game Blue Cat. Okay, sekejap Okay. Host. Nak ambil racing car tadi ni. Racing, mana racing? Racing. Okay, host game. Okay, nombor. Okay, host name. Okay, ini game yang first time lah cikgu try cikgu cuba. Okay, so cikgu nak tengok lah macam mana game ni kan dia berfungsi. Okay, sekejap cikgu hantar dekat sekejap cikgu try hantar. Okay, cikgu hantar dalam chat. Cuba buka. Cuba tengok macam mana hasilnya. Okey, kamu klik je dekat dekat link tu, lepas tu masukkan kod 477342. Okey, soalan dia cikgu sediakan 10 soalan, dia berkaitan dengan penyakit sendi, masalah yang berkaitan dengan penyakit sendi dan otot. So cikgu ada sediakan 10 soalan. Nanti kamu cuba jawab. Okey, dia masukkan nama kan? Okey, masukkan nama pelajar. Okey, boleh cikgu tunggulah supaya ramai lagi yang boleh join. Lepas tu cikgu akan klik start. Okey, cikgu bagi masa korang ni join. Okey. Okey, cikgu hantar juga dekat group. Yes, dulu. Okey, kat ramai-ramai baru best sikit. Ni baru berapa orang ni? Baru 6 orang.
Okey. Berapa orang? 13 orang ada ni. 13 orang. Yang lain semua tak dapat ke? Masuk ke? Syafiq ada dah. Naja ada. Batrisha pun dah ada. Lai boleh masuk Lai. Julia, Hafizun. Boleh tak kamu respon dekat dalam chat ni? Janganlah jadi orang yang kaku. Sini cikgu ni perlukan apa maklum malas daripada kamu ni. Apa ada masalah ke nak buka? Rugilah tak explore game-game ni semua. Ni Hanis. Nama Hanis dah masuk ke belum? Amanda dah ada. Alia boleh Alia masuk nama kamu. Alia dah ada juga. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Dah ramai dah ni. Cikgu kecil sikit. Nampak. Sekejap tak boleh. Okey. Cikgu harap semua orang dah masuk Dia tak nampak full lah kat sini. Tak penuh je. Okey, boleh cikgu dah ready nak start. Ni ada yang baru masuk ni, Fatihah, Fakrullah. Cepat masuk, blue cat ni. Yang ni baru masuk ni, cepat-cepat sikit masuk. Masukkan kod tu 477342. Okey, 1 minit lagi lepas cikgu nak start. Okey, cikgu nak start 1, 2, 3. Cuba tengok macam mana hasil dia. Okay.
Dah. Stone. Oh, terus dah penang dah. Aduh, okay. Okay, first time lah main game ni kan. Tapi tak nampak soalan dia. Okay, siapa? Okay, mari kita cikgu try tengok soalan dia. Nanti ya. Sekejap. Kita tak payah kat sini. Okay, dah sudah kan? Betul tak? Betul tak dah settle dah? Settle ke rumah? Ya ke, tapi game tu dah over kan tadi? Yang menang tadi? Ke dah habis jawab? Dah habis jawab ke start tadi? Yang keluar nombor 1 tu, Najah. Maksudnya Najah, Amanda dengan Husnul. Maknanya Najah dah habis jawab lah, betul tak? Si zero left tu? Dah habis jawab. Dah kan? Okay, so okay lah. Tak apa. Ni first time. Okay, cuma nak tunjuk, okay, apa soalan dia kan kalau kamu ada yang tak sempat jawab tu, kita bincang sama-sama. Sekejap. Sekejap etik kot. Sekejap cikgu tengok kat sini kot. Okey, cikgu, soalan pertama ni. Okey, tentukan faktor masalah penyakit sendi dan otot berdasarkan pernyataan berikut. Sakit lutut boleh berlaku di kalangan orang tua. Okey, apakah faktor dia? So, jawapan dia adalah peningkatan usia. Okey, dia kena one by one. Okey, soalan yang kedua. Okey, penyakit sendi dan otot boleh berlaku apabila seseorang mengalami BMI melebihi 30. Okey, jawapan dia kat sini kamu kena pilih. Okey, dia ada kaitan dengan faktor berat badan berlebihan. Okey, soalan yang ketiga. Okey, masalah berkaitan sendi dan otot boleh berlaku jika langkah pemanasan badan atau stretching tidak dilakukan sebelum bersukan atau melakukan aktiviti fizikal yang berat setelah tidak bersukan dalam tempoh yang lama. Okey, jawapan dia maksudnya pernyataan ni ada kaitan dengan kecederaan otot. Okey, yang keempat, okey. Penyakit ini adalah kepemerosotan atau kerandangan sendi. Okey, siapa tahu apa jawapan dia ni? Dalam buku teks memang tak ada. Okey, yang ni kena ada maklumat daripada luar. Tapi kalau siapa yang tahu mungkin boleh bagi jawapan, yang tak tahu pun cuba teka. Mana yang jawapan yang paling tepat? Siapa boleh bagi jawapan dia? Jawapannya ialah boleh respon dekat dalam chat? Jawapannya ialah osteoporosis. Osteoporosis tak? Osteoporosis dia ada kaitan dengan tulang. Maksudnya tulang rapuh, kemerosotan tulang. Arthritis jawapan dia. Arthritis ya. Okey. So yang kelima, okey, sejenis penyakit sendi dan otot yang berkaitan dengan kemusnahan rawan. Okey, kita dah belajar kan rawan hari tu. Okey, bahagian rawan. Okey, so mana yang paling tepat? Oh, cikgu tersilap lah. Arthritis ini osteo. Ya. Okey, yang ni mana satu jawapan dia agaknya? Dia osteoporosis dengan osteoarthritis lain tau. Osteoporosis berkaitan dengan kemerosotan tulang. Yang selalu iklan minum susu Annealine kan. Itu kita nak elakkan kepalatan tulang kita berkurang. So ini ada kata osteoporosis. Okey, so mana jawapan yang paling tepat? Tadi yang ni jawapan ni dah ada. Arthritis pun dah ada kan jawapan dia. So antara osteo dengan osteoarthritis dengan osteoporosis, mana yang paling tepat?
Jawapan. Osteoarthritis. Osteoarthritis. Ingat, arthritis ni dia lebih kepada berkaitan dengan sendi penyakit berkaitan dengan sendi. Tapi dia ada banyaklah jenis. So kalau yang melibatkan kemusnahan rawan ni dia sebut osteoarthritis. Okey, satu lagi ni pula penyakit sendi juga. Penyakit sendi yang melibatkan keradangan membran synovial. Synovial dah tahu kan? Kita dah belajar itu, apa itu membran synovial pada bahagian sendi dan kaki. Yang ini mana jawapan yang paling tepat? Kalau dah jawab soalan yang sebelum tadi, kita dah bincang jawapan dia, mesti yang ini kamu dah tahu dah. Yang mana yang betul? Ini contoh penyakit lah ni. Inilah yang berlaku ni. Radang bengkak. So, jawapan dia ialah jenis yang mana? Siapa nak respon? Arthritis rheumatoid. Ya, arthritis rheumatoid. Okay, next. Penyakit ini melibatkan tulang menjadi poros, lebih ringan dan mudah patah. Okey, cikgu dah cakap tadi, berkaitan dengan tulang adalah osteoporosis. Osteoporosis. Okey, soalan, yang ini pula. Dia berkaitan ada individu-individu yang terlibat dalam masalah berkaitan masalah sendi dengan otot ni. So soalan yang pertama ni siapa individu ni? Dia seorang yang terlatih, berlesen, membantu pesakit yang mengalami masalah berkaitan sistem sokongan melalui penjagaan dan pemulihan fungsi fizikal pesakit. Membantu pesakit melalui latihan dan penggerakan, terapi manual dan nasihat. Siapa orang ni? Mana paling tepat? Berdasarkan gambar Pakar fisioterapi. Ya, pakar fisioterapi. Okey, yang kedua pula. Okey, individu ini mempunyai kepakaran dalam bidang berkaitan dengan sistem otot rangka. Merupakan pakar dalam merawat dan melakukan pembedahan berkaitan dengan sistem sokongan manusia seperti kecederaan, keretakan, kecacatan tulang dan penyakit yang berkaitan dengan sendi. So, siapakah individu ni? Kau tengok pada gambar ni kan? Siapa nak bagi jawapan? Pakar ortopedik. Ortopedik. Okey, siapa tahu? Optometris ni apa itu? Optometris. Siapa itu optometris? Siapa nak bagi respon? Sebab dia O juga kan, ni ortopedik, ni optometris. Optometris siapa? Siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Siapa tahu? Okey, optometris ni kalau kita pergi kedai cermin mata kan dia ada old assistant yang bantu kita, nak kita kena check mata kita, power kita berapa, dia nak tentukan cermin mata kita nak beli kan. Itulah optometris okey. Itu optometris. Okey, akhir sekali, seseorang yang terlatih dan berlesen untuk memberikan rawatan alternatif bagi berjana yang berkaitan dengan tulang belakang dan saraf tunjang. Memfokuskan diagnosis dan rawatan secara manual dengan menekan otot pesakit untuk membentulkan kedudukan tulang. Siapakah individu ni? Kau tengok gambar kan? Kita gambar tu, okey, mungkin ini pengetahuan baru pada kamu semua. Di jawapan dia adalah ahli kiropraktik nama dia. Okey, nanti bab 10 berkaitan dengan perubatan herba dan moden, nanti kamu akan jumpa lagi perkataan di kiropraktik. Kalau kiropraktik ni dia adalah salah satu daripada cara alternatif untuk merawat sakit sendi dengan tulang Okay, dia melibatkan individu yang bertauliah lah. Dekat Malaysia ni memang ada
ahli kiropraktik yang terkenal. Yang salah seorang ni inilah Chinese guy lelaki Cina ni. Nama dia Master apa cikgu tak ingat dah. Baru je ambil gambar dia semalam. So dia ni adalah ahli kiropraktik Okay, so inilah dia game Blue Cat. Okay, dia ada banyak jenis lagi. So nanti nanti boleh explore lagi. Okay, so jangan nangis lah siapa yang terkeluar tadi. Alia, okay tak apa. Next time kita boleh main game lagi. Okay. So ini untuk topik yang sambungan daripada perbincangan kita tempoh hari. Okay, lepas tu cikgu nak bincang sikit. Ada benda lah perkara nak bincang. Okay, dia berkaitan dengan sendi juga. Okay, cikgu nak tunjukkan video ni. Okay, sebab sekarang ni kan kita punya cara kita belajar kan, cara kita hidup sekarang ni, maksudnya kalau kamu sebagai pelajar, macam cikgu sebagai cikgu, kita menjalankan PDPR, kita banyak duduk, betul tak? Kita banyak memandang skrin laptop, skrin handphone. Jadi sebenarnya kesan masa panjang tu memang ada, dia boleh memberi kesan kepada kesihatan otot kita, sendi kita tau. Okay, jadi video ni cikgu nak tunjukkan lah apa cara yang boleh kita buat untuk kita menjagalah kesihatan sendi dan otot kita. Okay, ada dua video cikgu nak tunjuk di sini. Okay, pertama cikgu nak tunjuk video ni. Hai semua, pertama kalinya Setiap hari tahun, dapatkan tips-tips yang menarik, berfaedah dan berguna untuk dikongsikan bersama rakan dan keluarga tersayang anda. Untuk series yang pertama, memandangkan dikhususkan pada musim COVID-19 ini, ramai yang bekerja dari rumah, menghadap laptop berjam-jam dengan ketinggian meja dan kursi yang tidak selesa. Jangan risau, deskripsi ini ada penyelesaiannya. Jom kita sama-sama tonton. Jom kita cek, ramaikah yang duduk membuat kerja di laptop membongkok macam ni? Tak bagus tahu untuk otot di bahu dan belakang. Kesian otot tersebut terpaksa menampung berat kepala kita yang telah lari daripada sensor graviti badannya dengan kurang sebanyak 14 kg. Berat tu. Mari kita ubah, betulkan kebiasaan yang salah dan sekaligus membantu menjaga kesihatan otot dan sendi tulang kita. Kita bekerja bukannya sehari dua je, bertahun-tahun kan? Tak perlu beli meja ke, kursi ke, guna je barang yang confirm ada di rumah. Letakkan bantal di bawah laptop anda mengikut ketinggian sehingga skrin berada pada level mata anda. Anda mungkin memerlukan satu atau dua bantal. Pastikan juga tangan hingga kepala sifar diseput di atas bantal tersebut dan tidak tergantung. Okay, ini salah satu tips ya. Okay, kalau siapa yang menggunakan laptop tu, dia boleh letakkan bantal. Jadikan lebih tinggi. Kalau dekat meja, kamu boleh cari kotak. Boleh cari kotak. Okay, cikgu nak tunjuk lah. Okay, ni cikgu punya workstation cikgu. Cikgu pun dah, bila cikgu tengok video ni sebenarnya cikgu pun dah apply. Okay, memang dia sangat membantu sebenarnya. Okey, macam ni kan. Okey, cikgu akan cari kotak tau. Sepatutnya laptop ni, dia sepatutnya kan dia berada kat atas. Yang pandangan mata kita akan turun ke bawah. Jadi kan dia akan bagi tekanan. Dia akan bagi stres pada bahagian leher kita. So nanti kalau katalah lama sangat kan kita pandang skrin, kita tunduk ke bawah, jadi kita akan rasa sakit nanti dekat bahagian leher, bahu kan. Jadi nak elakkan daripada rasa sakit tu, so kita ambil lah cikgu, kalau cikgu guna kotak, okay, cikgu guna kotak, jadi cikgu akan naikkan, cikgu ambil ni, cikgu rasa cikgu pakai 2 kotak, cikgu ambil 2 kotak, lepas tu dia akan jadi lebih tinggi. Okay, jadikan mata kita bila pandang pada skrin, dia akan jadi lurus. Okay, dia jadi lurus. So maksudnya kamu boleh aplikasikan cara yang sama.
kalau pelajar yang belajar PDPR guna handphone pun sebenarnya kamu boleh guna kaedah macam ni. Maksudnya kamu letakkan kamu punya handphone tu di tempat yang lebih tinggi supaya kamu punya pandangan mata tu kamu pandang lurus, kamu tak tunduk ke bawah. Okay, jadi dia bantu. Macam sekarang ni kamu tengok cikgu punya skrin ni, cikgu pakai 3 skrin tau sekarang ni. Skrin ni sebab nak bantu cikgu untuk jalankan PDPR dengan lebih efektif. Macam yang dekat bahagian tengah ni, ini memang khas untuk cikgu tayangkan bahan mengajar saja. Yang monitor, yang screen monitor yang besar ni, kalau pelajar yang lambat masuk, cikgu boleh terus approve lah kehadiran dia, dia tak ganggu masa cikgu mengajar. Yang sebelah tablet ni, sebelah kiri ni bantu untuk nak kelancaran skrin. Cikgu nak tengok skrin tu dia pancar okey ke tak okey dalam Google Meet. Tu inilah cara cikgu lah kan. Jadi boleh bantu pelajar juga untuk untuk kedudukan ni. Betulkan kedudukan pada kamu punya handphone ataupun kepada laptop kamu. Okay. Lagi satu video. Saya menghilang from the studio meet. Sekiranya alam-alam sakit bahu, rasa ketat, suka untuk angkat tangan, baru bekerja di hadapan laptop atau komputer, atau selalu tengok phone, saya akan tunjukkan a few simple shoulder mobility exercises yang boleh anda follow dan repeat setiap hari. Enjoy! Okey, yang ni pun boleh apply juga. Jadi senaman ke stretching ya. Okey, semoga video ni bermanfaat. Okey, nanti video ni akan cikgu hantar dalam Telegram lah ya. Okey, nanti siapa nak nak simpan video ni boleh share lah pada siapa-siapa pada keluarga ke cikgu boleh kongsikan. Okey, satu lagi. Okey, pelajar boleh tak buka buku proses sains? Kita nak semak jawapan dalam buku proses sains ni. Okey, boleh buka buku proses sains, kita nak bincang jawapan. Okey, sekejap ya. Saya tak boleh buka. Sekejap. Dekat sini. Saya nak buka tab ni. Okay, sebab dia buka tab yang sama. Okey, tak apalah. Okey. Tak muncul ke? Tak muncul sekejap. Kat mana dia silap ni? Dia tak muncul. Sekejap.
Okey, boleh keluarkan pen merah, boleh buat semakan sendiri semak jawapannya. Okey, seni dah bincang kan yang bahagian ni? 61 dah bincang cikgu rasa. 62 ni. Okey, kita tengok ke surat 62. Okey, boleh tak semak jawapan ni? Kestabilan ni. Okey, tentang faktor kestabilan. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan. Okey, yang ni saya rasa semua orang dah tahu kan. Okey, pusat graviti dan luas tapak Okay, jadi hipotesisnya kalau semakin rendah kedudukan pusat graviti, semakin stabil objek itu. Kaitan dengan faktor luas tapak, semakin luas tapak objek, semakin stabil objek itu. Okay, nombor 2, okay, tentang haiwan. Bagaimana dia meningkatkan kestabilannya. Okay, zirafah mengangkangkan kakinya semasa minum air untuk merendahkan pusat gravitinya dan menambahkan luas. Okay, manakala buaya dan kura-kura mempunyai pusat graviti yang rendah dan tapak yang luas. Okey, boleh respon dekat dalam ruangan chat, bagi signal, bagi respon okey supaya cikgu boleh teruskan lagi perbincangan ni. Boleh cikgu scroll bawah lagi. Okey, kangaroo. Kangaroo menyokong badannya dengan menggunakan ekor untuk menambahkan luas tapak. Okey, badan sumbu pula mempunyai kaki yang pendek untuk merendahkan pusat gravitinya. Okey, cikgu nak proceed muka surat yang berikutnya, 63. Okey, ini pula tentang fungsi sendi dan otot. Okey, labelkan. A ialah ligamen. Okey, B ialah rawan. Okay, C ialah cecair synovial, D ialah tendon. Okay, seterusnya, okay, untuk soal latihan yang kedua tu, okay, kenapa, okay, apa yang berlaku kepada pasangan otot berantagonis? Okay, yang A tu tindakan membengkokkan lengan, otot bicep mengecut, okay, tendon menarik tulang radius ke atas, lengan dibengkokkan pada masa yang sama, otot tricep mengendur. Okay, B tindakan meluruskan lengan, otot triceps mengecut, tendon menarik tulang ulna ke bawah, lengan diluruskan pada masa yang sama, otot biceps mengendur.
Okey, respon okey untuk cikgu teruskan ke muka surat yang berikutnya. Okey, cikgu. Okey. Okey, kemudian cikgu masa ni pembelajaran secara offline kan, masa cikgu ambil vaksin hari tu, cikgu minta pelajar ni lengkapkan pola pertumbuhan manusia ni. Okey, jadi kita tengok ya apa dimasukkan dengan pertumbuhan manusia. Okey, dia satu proses perubahan, okey, dia berkaitan dengan perubahan saiz badan. Okey, bentuk badan. Dia ada kaitan dengan berat, jumlah bilangan sel. Maknanya pertumbuhan ni dia boleh diukur tau, sebab saiz tu boleh diukur. Saiz badan kita kan boleh diukur. Bentuk badan, okey, maknanya kita boleh tentukan. Berat kita boleh ukur. Okey, jumlah bilangan sel, maknanya boleh tentukan berapa bilangannya. Okey, dan dia juga melibatkan fungsi badan dalam manusia. Okey, satu lagi cikgu nak tambah, pertumbuhan manusia ni adalah proses yang tidak berbalik. Maknanya kalau kita dah masuk peringkat dewasa, peringkat remaja, kita tak boleh kembali kepada peringkat kanak ataupun bayi. Okey, itu maksudnya dia tidak berbalik. Okey, jadi apakah ciri-ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan? Okay, yang kita boleh ukur, maknanya okey, kita boleh guna dari segi ketinggian kita, ketinggian dan berat. Dia yang boleh kita ukur. Okey, sebab tinggi dan berat tu dapat diukur. Okey, bila melibatkan fasa pertumbuhan ni, maknanya dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 peringkat. Dia 5 fasa. Bermula dengan fasa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Okey, yang paling penting di sini dalam lengkung pertumbuhan ni, pelajar kena faham tau yang sebab setiap fasa ni dia ada kadar dia, disebut kadar. Bila kadar tu kita gunakan perkataan istilah inilah, sama ada dia pesat ke ataupun pertumbuhan tu perlahan, minimum ataupun negatif. Okey, dalam peperiksaan, okey, jangan kamu guna istilah tu kena betul tau. Katalah contoh, kalau kamu kita guna istilah contohnya pertumbuhan pesat, kamu cakap cepat. Okey, kalau dalam skema jawapan katakan dia terima pesat, maksudnya cepat tu dia tak terima, dia kira salah. Jadi pastikan kamu gunakan istilah tu kena betul. Okey, jadi bila peringkat bayi tu dia adalah pertumbuhan tu pesat. Okey, bila peringkat kanak-kanak, okey, dia dah jadi pertumbuhan yang perlahan. Okey. Peringkat remaja, sekarang ni kamu peringkat remaja. Jadi pertumbuhan dia adalah pesat ya. Okey, bila masuk dewasa, okey, disebut pertumbuhannya minimum. Okey, T pertumbuhan dia negatif. Okey, sekejap cikgu nak tambah sikit kalau ada tambahan dekat sini, okey, untuk makluman semua. Okey. Okey, kalau yang peringkat dewasa kan, okey, kenapa disebut pertumbuhan tu minimum tau? Okey, bermaksud, okey, minimum tu bermaksud kalau kata apabila pada peringkat dewasa, apabila kematangan telah dicapai, okey, kadar pertumbuhan tu kita katakan dia sifar. Ini bermaksud tiada pertumbuhan berlaku. Okey, sel-sel baharu yang terhasil hanya untuk menggantikan sel-sel yang rosak. Itu yang berlaku bila pertumbuhan minimum. Okey, pertumbuhan negatif, okey, kenapa disebut kenapa dikata berlaku disebut negatif tu? Okey. Kerana pada peringkat tua, okey, bila negatif, apa yang berlaku? Okey, saiz badan dan ketinggian akan semakin berkurang. Okey, penggantian sel-sel yang mati akan berlaku secara perlahan. Jadi otot dan rawan akan merosot, manakala tulang menjadi lebih poros dan ringan. Itu penerangan dia. Bila dikatakan apa yang kenapa disebut tu pertumbuhan tu negatif. Kenapa bila dewasa disebut dia punya kadar pertumbuhan manusia dia adalah pertumbuhan minimum.
Okey. Seterusnya lagi. Okey, pada pendapat anda, mengapakah ketinggian badan berkurang pada peringkat umur tua 65 tahun dan ke atas? Okey, jawapan dia, tisu badan merosot dengan lebih cepat berbanding dengan pembentukan tisu baru. Okey, seterusnya. Okey, yang ni pula kalau bila melibatkan perbezaan kan lengkung pertumbuhan antara jantina, lelaki dan perempuan. Okey, so sekarang ni daripada lengkung pertumbuhan lelaki yang perempuan ni kita nak menganalisis dengan cara membandingkan perbandingan kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan. Okey, so kita tengok okey apa yang berlaku bila umur antara 0 hingga 4 tahun. Okey, kalau tengok daripada graf ya, dia adalah lebih kurang sama ya. Nampak tak graf ni dia bertindih ni, dia overlap. Jadi kadar pertumbuhan dia sama. Okay, so kita tengok pula umur 4 hingga 12 tahun. 14 tahun, mana nampak lebih tinggi? Lengkung pertumbuhan lelaki. Okay, jadi lelaki lebih pesat. Okay, lelaki lebih pesat. Okay, tapi bila umur 13, okay, 13 hingga 15, dia nampak, okay, nampak yang graf lengkung pertumbuhan perempuan tu yang diwakili oleh garis putus-putus tu, okay, dia nampak lebih tinggi. Jadi perempuan tu lebih pesat kadar pertumbuhannya. Okay, bagaimana pula umur 16 hingga 20? Okay, 16 hingga 20, okay, lelaki yang lebih pesat. Alright. Okay. So boleh ya cikgu teruskan lagi ni. Okay, dia nak ada soalan ni ya. Pada pendapat anda, mengapakah lelaki lebih tinggi berbanding perempuan pada peringkat dewasa? Okey, jawapan dia, dia ada kaitan dengan apa? Sebenarnya tempoh pertumbuhan lelaki adalah lebih panjang berbanding dengan perempuan. Okey, sebab kalau perempuan dikatakan kadar pertumbuhan dia tu perempuan dia bermula daripada umur 12 lah, 12 hingga 18 lah perempuan ni, dia punya lingkungan umur dia. Tapi lelaki dia lebih panjang, mungkin bermula daripada 15 hingga 20 ataupun 21 tahun. Ya, baru dia dah mencapai tahap yang minimum tu, maksimum tu pada umur 21 ataupun 20 tahun. Jadi dia lebih panjang. Jadi si terangkan mengapa kadar pertumbuhan perempuan lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan lelaki, tapi dikata pada umur 13 hingga 15. Okay, jawapan dia perempuan mencapai akil balik lebih awal ya daripada lelaki. Okey, kadar sistem sokongan tumbuhan ni kita bincang hari Khamis nanti Okey. So sampai setakat ni dulu. Okey, okey dah buat semakan semua, tolong tandakan dengan pen merah tu boleh buat semakan sendiri. Okay, so make sure jangan lupa latihan kalau cikgu minta buat latihan ni tarikh, jangan lupa tarikh. Rekodkan tarikh ni dekat sebelah kanan ni tarikh Okay. Okay, kesempatan yang ada ni cikgu nak bincang jugalah skema jawapan peperiksaan pertengahan tahun tu. Okay, boleh buka buku kamu, kita semak jawapan kita buka satu lagi ni. Dekat sini. Okey, dah bersedia dah. Okey, boleh keluarkan pen merah sebenarnya. Okey, sebab soalan ni ada yang dia berulang dengan soalan ujian satu hari tu. Bulan Mac hari tu. Jadi bonus lah pada kamu yang menjawab. Okey, kita tengok Okey, soal yang bahagian A tu soalan nombor 1, 36.5 P Q
36.8. Ada R R 38.2. S 37.3. Okey, B tu termometer klinik. C, okey, jawapan 36.9. Tapi kalau pelajar yang bagi jawapan antara 36 ke 37 pun cikgu boleh terima lah ya. Okey, julat 36 ke 7. Berapa angka tu cikgu terima. Okey, paling tepat tu 36.9. Lepas tu yang D tu, okey, jawapan dia kamu kena sebut sama ada suhu badannya adalah selalu tinggi ataupun ada pelajar dia tulis suhu tak normal. Okey, suhu tak normal cikgu tak terima dia bukan sebab suhu tak normal. Ayat kamu tak betul. Kalau kamu tulis kerana suhu badannya melebihi suhu normal, betul. Melebihi suhu normal, bukan suhu tak normal. Suhu tak normal salah. Ayat tak betul. Jawapan lain, melebihi suhu normal cikgu terima. Okey, kemudian kalau kamu sebut dia demam. Okey, betul lah dah dapat 5 markah dah. Okey, soalan yang kedua pula, kamu kira berapa kumpulan darah bagi bilangan guru. So A 5, B 7, AB 8, O 12. Betul semua dapat 2 markah. Kalau salah 1, 2 cikgu bagi 1 markah. Tak dapat markah penuh. Okey, lepas tu kamu kena banner carta palang Okey, betul kamu pun carta palang dapat 2 markah. Lepas tu jenis variasi adalah variasi tak selanjar. Okey, soalan nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, tengok soalan 3A Okey, 3A ni lah soal dia kamu plotkan, kamu banner lah carta palang lagi. Okey, lepas tu tentukan nilai tentukan P. Okey, so dapatlah 5 markah kat sini. Lepas tu nak jawab yang B tu. Okey, jawapan dia zon industri. Okey, jawapan zon industri, lepas tu bagi sebab kan. Okey, sebab dia inilah sebab kerana dia membebaskan gas yang berasid yang dihasilkan oleh kilang-kilang. Lepas tu sisa industri daripada kilang-kilang mencemarkan udara. Okey, C ni dia ada banyak juga dia punya cadangan ataupun langkah. Okey, boleh cadangkan ataupun melarang pembakaran terbuka. Okey, ada juga yang bagi jawapan lain, cikgu terima juga. Menanam lebih banyak pokok, penguatkuasaan undang-undang, lepas tu menaiki kenderaan awam. Okey, boleh ya cikgu teruskan lagi ni kat soalan nombor 4. Okey, cikgu laju sangat ke boleh ikut cikgu punya speed cikgu ni? Boleh. Boleh. Okey, soalan nombor 4 ya. Okey, soalan nombor 4 tu yang ni pun ramai boleh jawab juga. Tapi ada juga yang tak betul juga jawapan dia ni. Itu memang sesuai. Okey, lepas tu yang B tu dia bagi sebab soalan tak ada kat cikgu lah, soalan tak buka pula. Okey, jawapan dia pembakaran kertas menghasilkan asap yang mencemarkan udara. Ini pun ramai yang boleh jawab. Okey, yang C pun macam ada yang tak faham. Dia nak jenis tau, bukan contoh. Bila sebut jenis, so maksudnya dia jenis sisa pepejal. Yang D ni pun yang paling tepat ni boleh jadikan pembalut buku. Tapi ada yang tulis jawapan dia dijadikan pensel. Ada yang bagi jawapan dijadikan pensel. Jadikan pensel tak boleh. Walaupun dia asal pensel tu daripada kayu, tapi ini kertas tau. Kalau pensel, dia tak sesuai.
sebab pensel tu, nak hasilkan pensel tu kan, dia punya batang pensel tu daripada apa? Dia daripada grafit, bahan dia grafit. Jadi dia tak ada kaitan dengan kertas pun. Walaupun dia sumber daripada sama, sumber daripada pokok. So jawapan dia boleh gunakan pembalut buku. Okey, kalau ada jawapan yang lebih kurang sama dengan pembalut buku ni cikgu terimalah. Selagi dia logik dia logik cikgu terima. Okey, yang ini sebenarnya ni tak fokus kepada apa? Maksudnya kalau cikgu jumpa kamu kata kaedah yang sesuai tu, kamu kata kita semula dengan guna semula, okey dapat dah. Satu markah kat situ. Okey. Okey, dan maksudnya itu mengatakan kaedah sesuai, maksudnya cara kita semula dan guna semula lah untuk melupuskan kertas terpakai ni. Okey, lepas tu nombor 5. Okey, nombor 5 ni soalan ni yang ulang ni dalam ujian 1. Okey, cikgu pun dah hari tu masa bincang dalam kelas pun dah bagi tahu kan masa bagi tahu sistem apa tu, dia punya sistem tu guna perkataan yang betul. So kali ni nampak ramai yang dah berhati-hati juga. Okey, bagikan dia punya sistem dia tak boleh bersuara. Okey, tak boleh bersuara. Lepas tu bibir dan kulit kelihatan kebiruan dan kehitaman. Memegang leher dengan kedua tangan dan disukar bernafas. Ni mana-mana lah. Aku markah tu tak ingat ni. 2 markah kot. So mana-mana lah jawapan tu lah. Ya, okey. Lepas tu kaedah dia ni lah Heimlich maneuver. Okey, yang C ni pun ramai juga lah dah tahu dah. Okey, cara dia kena terangkan 2 lah. Ada dua prosedur kan. Kita dapatkan 2 markah kat situ. Okey, so boleh bongkokkan sedikit badan mangsa. Lepas tu berikan tekanan kuat secara mengejut pada abdomen mangsa sehingga saluran udara bebas daripada benda asing yang tersekat. Okey, yang D tu kalau wanita mengandung, dia boleh buat. Boleh. Okey, soalan 6 ni pun soalan ulangan. Okey, soalan 6 ni namanya ni. Sphygmomanometer kita. Okey, pastikan ejaan betul. Lepas tu yang Q tu ada sebut adalah thermometer infrared. Okey, B tu mengukur tekanan darah manusia, Q mengukur suhu badan. Okey, kalau umum pun boleh terima lah. Kalau lebih tepat tu mengukur suhu badan tanpa tanpa bersentuhan kan. Okey, boleh terima. Itu pun satu lagi jawapan. Okey, yang C tu dia punya julat 35 darjah Celsius hingga 42. Lepas tu nombor 2 tu tujuan dia supaya merkuri tidak turun dengan cepat untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Okey, ni 6 markah. So ni pun tak ada masalah, ramai yang boleh jawab. Okey, nombor 7 ni. Okey, nombor 7 ni okey, soalan tentang isu lah, isu saintifik. Okey, dia ada kaitan dengan pencemaran air. Okey, kalau tulis pencemaran air pun cikgu terima yang 7A tu daripada gambar rajah tu kan, ni kesan kan. Boleh menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Ancaman kepada kesihatan manusia. Okey, satu lagi pun boleh tulis menjadikan tanah bertoksik. Kalau dia tulis umum sangat, contoh pelajar tulis mencemarkan alam, cikgu tak terima sebab dia sangat umum sangat, dia tidak spesifik kan. Sebab pencemaran alam ada banyak, udara ada kan juga. So dia kena berkaitan dengan gambar tu. Okey. So ni jawapan dia. Okey, yang B. Okey, B tu cikgu tak pasti, cikgu rasa dekat dalam buku teks tak ada tau, tapi kena carilah sumber kan. Tapi ada pelajar yang boleh jawab, dapat jawapan dia. Okey, cara dia B tu ini dah berlaku tau. Ni maksudnya dah tercemar dah air tu, maknanya dah tumpahan minyak ke toksik tu dah berlaku dah dekat sungai tu. Jadi apa nak kena buat? Jadi banyak pelajar jawab, dia bagi jawapan cara macam nak mencegah. Bukan nak mencegah, ni nak merawat.
Okey, so ada dua kaedah kat sini. Okey, boleh gunakan penapis karbon untuk menyingkirkan sebahagian organik yang larut daripada sisa air. Okey, itu rawatan yang pertama. Okey, rawatan yang kedua, okey, menggunakan pemisah minyak air disebut API ni, API ya, untuk mengasingkan minyak dan sisa pekerja daripada air buangan industri. Okay, so siapa yang salah tu dia boleh salin jawapan dia. Okay, C tu dia nak contoh kan. Okay, sebenarnya banyak jawapan dia selain daripada kertas, selain daripada sisa tayar. Okay, antara cikgu sebutkan kat sini. Kamu boleh sebut dia nak contoh sisa pekerja kat cikgu soalan itu. Okay, jadi kamu boleh bagi jawapan cardboard boleh, kayu boleh, sisa makanan boleh, apa lagi? Logam, batu bata, simen, botol, aluminium, tin. Tu antaranya. Okay, akhir sekali tu. Okay, kegunaan dia. Okay, boleh digunakan sebagai makanan haiwan. Kemudian digunakan untuk membuat baja kompos. Okay, jawapan lain, okay, yang boleh diterima, baja organik pun boleh dibuat baja organik, ataupun ada yang tulis boleh melalui rawatan dan pemprosesan proses biologi untuk menghasilkan baja organik pun boleh jugalah. Boleh juga, ataupun ada yang tulis mengamalkan konsep 5R. Itu pun cikgu boleh terima juga jawapan dia. Okay, selesai ke semua? Okay, so far so good. Okay, bagi respon kat cikgu. Okay, kalau dah selesai semua, cikgu nak deposit. Ada lagi cikgu nak sampaikan. Dah cikgu. Okay, dah okay. Okay, lepas tu cikgu nak komen sikit. Okay, berkaitan dengan tugasan dalam bab 6 ni lah. Sebab ada tugasan ni memang cikgu emphasize, cikgu pentingkan. Okay, buka Telegram. Okey, cikgu nak bagi penekanan, kamu tolong hantar ke cikgu ni, graf ni. Siapa yang dah respon, okay, terima kasih. Yang dah hantar pun, terima kasih. Okey, cikgu tak risau pelajar yang bersama dengan cikgu masa dalam Google Meet tu yang menghasilkan graf ni, sebab kebanyakan ni memang dah siap. Yang pelajar-pelajar lain yang tak respon ni, yang tak ikuti tu, kamu kena belajar hasilkan juga ni. Tengok daripada graf yang cikgu buat ni berdasarkan data. Cikgu ada hantar data kat sini. So cikgu nak siapa yang tak buat dia mesti buat mesti buat. Kalau tidak nanti kamu tak tahu nak buat. Kalau keluar periksa nanti, jadi masalah nanti sekarang. Ni keluar. Kalau tak ada kertas graf, okay, pelajar kalau kata yang tak ada kertas graf tu, kamu boleh guna buku nota. Okay, boleh guna buku nota sains tu. Mana ni gambar ni? Nampak ni. Sebab asalnya cikgu minta hantar dalam Google Classroom. Tapi tak ramai pun yang buka Google Classroom tu. Okay, cikgu nak kamu belajarlah siapa yang tak biasa buka tu.
kamu kena belajar buka Google Classroom tu, cara nak hantar assignment, belajar dalam tu. Yang tak ada masalah buka tu cikgu tak risau. Yang tak respon tu, yang tak hantar. So ni sebab tu cikgu buka grup Telegram ni. Jadi alternatif ni pada kawan-kawan temu yang susah nak hantar dalam Google Classroom. So tolonglah belajar cara nak guna Google Classroom tu, hantar bahan kan. Kena belajar nanti bila kamu belajar habis SPM nanti masuk universiti, masuk college nanti pun ada sistem kena hantar tugasan nanti kamu dah biasa kan. Okay, so yang belum hantar ni apa nak kena buat? Kamu tengok sini. Kamu kena plot. Okay, paksi X tu melibatkan hari, paksi Y tu panjang belalang. Okay, kamu ikut je graf yang cikgu bagi tu ni, ikut je berapa skala tu. Kemudian yang titik yang ni, titik bagi apa tu, panjang belalang tu, inilah titik dia yang kamu kena plotkan tu, titik pangkah tu. Susahnya. Payah sikit. Ni, yang pangkah ni adalah plotkan titik tu. Okey, mula-mula plotkan titik tu, tengok dia kena selari dengan apa ni? Tengok tu yang cikgu kan, yang dah labelkan yang daripada hari 1 ke 5 yang ikut bilangan hari tu, yang tanda tu, dia kena sebaris tu. Plotkan yang plot tu dulu. Lepas tu bila plotkan titik tu, kamu kena bina pula garis untuk bina yang bentuk tangga tu. Sampai habis daripada bawah sampailah dia naik ke atas untuk lengkapkan dia. Daripada peringkat awal ni nimfa ni sampai peringkat dewasa. Jadilah dia graf bentuk tangga ni bagi lengkung pertumbuhan belalang. Dia merujuk kepada haiwan vertebrata, haiwan yang berangka luar, saiz rangka luar. Sampai peringkat dewasa. Lepas tu dekat sini kena label lah yang ni. Label ni ada petunjuk dia ni. Ikut petunjuk dekat sini. Yang mana merujuk kepada peringkat peringkat nimfa. Lepas tu E tu merujuk kepada edisis, yang mana merujuk pertumbuhan pesat dan pertumbuhan sifar. Cikgu nak wajib ni buat ni. Semua orang wajib buat. Cikgu akan buat checklist lagi ni. Semua orang mesti wajib buat. Lepas tu satu lagi ni. Okay, yang penting pun yang jadual ni. Yang masa perbincangan kita tu tentang perbezaan perbandingan sistem yang jadual. Ni. Jadual ni. Okey, yang ada pelajar memang dah hantar dalam Google Classroom. Lepas tu cikgu dah komen buat pembetulan sebenarnya. Buat pembetulan dalam buku nota. So jadi pelajar yang dah siap buku nota, yang dah siap pembetulan dalam buku nota tak payah hantar lagi dah. Tapi pelajar yang tak jawab dalam Google Classroom tu, dia kena hantar tugasan ni, kena screenshot masuk dalam Telegram sebab dah expired dah tugasan dekat dalam Google Classroom tu. So yang ya ni maknanya pelajar yang tak hantar tu lah, yang tak hantar dalam Google Classroom tu dia kena hantar dalam Telegram tu. So nanti tolong respon. Okay, yang dah respon ni cikgu ucapkan terima kasih. Okay, so inilah yang dua ni tugasan penting yang cikgu nak. Tolong selesaikan. Okay, jadi cikgu rasa itu saja ucapan untuk hari ni. Jadi kita boleh bersulailah. Kelas pun dah, ni jam pun dah mula 9.30 dah. Okay, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu semua yang bersama dengan cikgu pagi ni. Jadi boleh tak kita sudahi dengan surah Wal-As Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw biha wa tawasaw bis-sabr. Okay, cikgu minta jangan lupa tolong rekodkan juga dalam Google Form Lepas ni cikgu semua akan rujuk kajian semua dalam Google Form. Okay, peserta belajar boleh bersurai. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.